Asyarul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta muyassir wa tammim bil khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Apakah manusia kamu menyangka kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketika itu belum nyata, jelas dan terang bagi Allah di kalangan hamba Allah golongan yang benar-benar berjihad, yang benar-benar bermujahadah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan di kalangan hamba Allah golongan yang benar-benar sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian, musibah, ketetapan dan perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, sentiasa dan selamanya selawat syukur sama-sama kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah pada pagi ini masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat kesihatan. Allah masih lagi pinjamkan kepada kita nikmat kehidupan. Dan alhamdulillah juga pada pagi ini Allah masih lagi melapangkan masa dan waktu kita. Dan di kalangan ramai hamba Allah, Allah pilih kita untuk sama-sama dapat kebaikan. Kita boleh datang sembahyang subuh berjemaah dan berkesempatan untuk kita berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita mengharapkan sentiasa mudah-mudahannya kekuatan, kesempatan, ruang dan peluang ini Allah kekalkan sentiasa untuk kita sehinggalah ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Dan yang dirahmati Allah sekalian, dan untuk kesempatan bersama kita pada pagi ini, untuk kembali kita menyambung perbincangan kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dan kita masih lagi bincang tajuk tentang fitnah Dajjal. Dan ada beberapa tajuk yang telah pun kita bincangkan bersama. Di antaranya tentang keajaiban Dajjal. Dajjal ni Allah Subhanahu wa taala berikan satu benda yang luar biasa untuk dia, sebagai satu ujian untuk umat. Kan kita cerita tentang Dajjal datang dengan fitnah yang dahsyat. Kumpulan golongan yang bersama dengan Dajjal akan mendapat kebaikan. Bumi tempat mereka subur, ekonomi mereka maju, perniagaan mereka meningkat. Dan sebaliknya golongan menjadi penentang kepada Dajjal, maka keadaan mereka ni sukar. Ekonomi mereka teruk, makanan mereka pun tak ada. Hari itu kita bincang tentang satu gambaran daripada Ibnu Majah. Nabi SAW bagi tahu tatkala keluar dari Dajjal, sebelumnya lagi, sebelum keluar dari Dajjal 3 tahun yang sukar, manusia akan ditimpa dengan kelaparan yang sangat dahsyat. Allah perintahkan langit pada masa tersebut, untuk tahun yang pertama 1/3 sahaja hujan akan turun. Kemudian 1/3 lagi Allah perintahkan juga bumi untuk dia tahan 1/3 daripada tumbuh-tumbuhan. Pada tahun yang kedua 2/3 air hujan daripada langit ditahan. Tumbuhan pun sama juga, penghasilannya tidak ada.
Untuk tahun yang ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan keseluruhan hujan. Setitis hujan pun tidak akan turun daripada langit. Dan bumi pun akan menahan tumbuhan. Tidak ada tumbuhan hijau yang akan tumbuh. Untuk tahun yang ketiga. Jadi keadaan yang sangat sukar. Binatang-binatang pun disebut dalam hadis tidak ada sesuatu yang memiliki kuku. Melainkan akan binasa. Kecuali yang diizinkan oleh Allah. Manusia akan hidup sengsara pada masa tersebut. Tidak ada makanan. Maka pernah sahabat Nabi SAW, bila Nabi SAW gambarkan keadaan yang demikian, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Pada masa yang sukar ini, manusia nak hidup macam mana? Makanan tidak ada. Air tidak ada. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, mereka akan hidup ya'ishun nasu fi zalika zaman qal at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid wa yujra zalika alaihim majrat ta'am. Nabi kata mereka akan hidup dengan tahlil, dengan tasbih, dengan tahmid. Dan kesemua itu akan menjadi seperti makanan buat mereka. Jadi makanan orang beriman di masa tersebut ialah zikir mereka, tasbih mereka, tahmid mereka, tahlil mereka. Itu keadaannya. Dan ada gambaran yang juga kita dah bincang sikit hari itu. Gambaran daripada Imam Ahmad. Disebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara jahdan yakunu baina yaday dajjal faqalu ayyumal mali khairun yawma izin. Qala gulamun syadidun yaski ahlahu al-ma'ah. Wa amma ta'amu falaysa qalu fama ta'amul mu'minina yawma izin. Qala at-tasbihu wat-taqdisu wat-tahmidu wat-tahlilu. Qalat Aisyatu fa aynal arabu yawma izin. Qala al-arabu yawma izin qalil. Ada satu gambaran lain yang Nabi SAW cerita tentang kesukaran yang berlaku ketika turunnya Dajjal. Dan kita dah bincang minggu lepas, Dajjal ni, orang yang menyokonnya dia beri bantuan, dia beri macam-macam lah. Kesenangan, kemewahan, makanan melimpah. Tapi sebaliknya orang yang menentangnya, orang yang reti tentang fitnah Dajjal, kesesatan yang dibawa oleh Dajjal, mereka menentang, tapi mereka diboikot. Tidak ada makanan untuk mereka. Jadi keadaan yang sukar ini, sahabat tanya Nabi SAW, apakah harta yang paling bernilai ketika itu? Ayul mali khairun yawma izin. Maka Nabi SAW menjawab, gulamun syadidun yaski ahlahu al-ma'ah. Nabi kata kanak-kanak lelaki yang dalam keadaan kesukaran memberikan keluarganya air. Adapun makanan, maka tidak ada makanan ketika itu. Jadi air, gulam ni merujuk kepada kanak-kanak yang soleh, kanak-kanak yang baik. Usaha untuk keluarga dia, cari air. Makanan macam mana sahabat tanya apakah makanan yang beriman ketika itu? Fama ta'amul mu'minina yawma izin. Maka jawapan sama, Nabi kata at-tasbih wa taqdis wa tahmid wa tahlil. Makanan mereka pada masa tersebut tasbih, takdis, tahmid dan tahlil mereka. Aisyah radhiyallahu anha dia tanya Nabi SAW dalam riwayat ini, qala Aisyatu fa ainal Arab. Pada masa tersebut di manakah bangsa Arab? Maka Nabi SAW jawab, qala al-arabu yawma idzin qalil. Nabi kata bangsa Arab pada masa tersebut sedikit. Itu juga satu gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW, suasana kelaparan ketika mana kemunculan Dajjal dengan fitnah yang cukup dahsyat. Dan Imam Al-Munawi dia beri komentar tentang hadis ini, dia kata zikir tersebut akan menggantikan makanan bagi orang beriman sebagaimana pakaian yang akan melindungi seseorang daripada kepanasan.
Jadi zikir pada masa tersebut sangat berharga. Boleh menggantikan makanan untuk mereka. Boleh jadi fungsinya seperti makanan. Mereka kenyang dengan zikir sahaja. Itu keadaan beriman di masa tersebut. Mereka terselamat daripada fitnah. Walaupun mereka tidak ada makanan, tetapi mereka hidup dengan zikir. Jadi sambungannya kita nak tengok. Di antara tajuk lagi yang dibincangkan dalam kitab kita ini. Keluarnya Dajjal ada bersamanya seumpama syurga dan neraka. Di antara ujian Dajjal adalah akan kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka. Dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman orang Islam. Kerana hakikat yang sebenarnya adalah sebalik daripada apa yang kelihatan. Dalam gambaran ini Nabi SAW bersabda. Ada satu riwayat yang agak panjang daripada Huzaifah al-Yaman. Matanya sebut an Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujud dajjalu aduwullahi wa ma'ahu junudun minal yahud wa asnafin nas wa ma'ahu jannatun wa nar wa rijalun yaqtuluhum summa yuhyihim wa ma'ahu jabalun min sarid wa nahrun mimma wa ini sa'an'atu lakum na'tahu innahu yakhruju mamsuhal ain fi jabhatihi maktubun kafirun yaqra'uhu man kana yahsinul kitaba wa man la yuhsin wa jannatuhu narun wa naruhu jannatun. Jadi ada satu gambaran daripada Huzaifah al-Yaman berkenaan dengan perkara ini. Huzaifah al-Yaman bagi tahu Nabi SAW bersabda, Dajjal musuh Allah ini, yakhrujud dajjalu aduwullahi wa ma'ahu junud. Dajjal yang merupakan musuh Allah ini akan muncul bersama dengannya tentera-tenteranya. Yang terdiri daripada Nabi sebut tentang al-Yahud. Kumpulan Yahudi, golongan Yahudi, bangsa Yahudi. Wa asnafin nas. Dan juga bangsa-bangsa lain yang akan juga menjadi pengikutnya selain daripada Yahudi. 4 golongan yang dalam riwayat lain Nabi sebut jelas. Wanita, kumpulan manusia yang mukanya berwarna hitam, kumpulan manusia yang tidak ada ilmu pengetahuan, sebahagian merujuk kepada golongan Badui. Sebahagian lain kata sebenarnya apa sahaja bangsa manusia, kumpulan manusia yang mereka tak ada ilmu. Mereka jahil sehingga mereka ditipu oleh Dajjal. Dan juga al-Yahud. Jadi dalam gambaran ini Nabi sebut tentang al-Yahud wa asfin nas. Dan kumpulan bahasa lain juga. Bersama dengannya wa ma'ahu jannatun wa nar. Bersama dengan Dajjal ini juga ada syurga dan neraka. Wa rijalun yaqtuluhum summa yuhyihim. Semua orang yang akan dibunuhnya, kecuali semua akan dibunuhnya, kemudian akan dihidupkannya semula. Nabi gambarkan fitnah dia sampai tahap dia boleh menghidupkan dan mematikan pada masa tersebut. Wa ma'ahu jabalun min sarid. Dan ada bersamanya segunung daripada sarid. Sarid ini merujuk kepada roti yang bercampur dengan kuah daging. Nah, orang Arab ni di antara makanannya dulu. Ada gambaran dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Yang istilah sarid ini, makanan, roti. Orang Arab ni dia makan roti. Yang dicicah dengan kuah. Dan kuah itu daripada daging. Dia macam tempat kita ni. Macam roti tempayan, roti naan gitulah. Makan dengan kuah daging. Lebih kurang gambarannya. Dia bawa juga makanan tersebut bersama dengannya ada wa nahrun mimma dan sungai air tawar. Wa ini sa'an'atu lakum na'tahu. Sesungguhnya aku akan menyifatkannya kepada kamu. Nabi SAW bagi tahu innahu yakhruju mamsuhal ain.
Dajjal itu buta matanya yang kanan. Ini yang kita dah bincang sebelum daripada ini. Dan riwayat ini Nabi sebut juga. Gambarannya buta mata kanannya. Fi jabhatihi maktubun kafir. Dan di antara dahinya ada perkataan kafir. Yaqra'uhu man kana yahsinul kitaba wa man la yuhsin. Dan perkataan kafir ini boleh dibaca oleh orang yang reti membaca dan tak reti membaca. Dua-dua. Mereka akan boleh baca perkataan kafir di dahi Dajjal. Nabi SAW sebut gambaran tersebut. Jadi, dalam riwayat ni, dia nak khususkan tentang Dajjal ni datang bersama dengan Jannatun Wanar. Dengan gambaran syurga dan neraka. Walaupun sebenarnya hakikat sebaliknya. Apa yang digambarkan seperti syurga itu adalah neraka sebenarnya. Kumpulan yang tak reti bezakan, tak boleh bezakan, mereka akan terpengaruh, tertipu, terpedaya dengan fitnah Dajjal ini. Dia merasakan gambaran syurga itu sebenar-benarnya syurga. Sedangkan sebaliknya. Dan apa yang digambarkan seperti neraka itu sebenarnya syurga. Nabi sebut. Jadi orang beriman dia boleh bezakan perkara tersebut. Dan ada dalam riwayat lain, ni hadis Bukhari dan Muslim, disebut inna ma'ad dajjali iza kharaja ma'an wa nar. Fa amma allazi yara nasu annahu nar fama'un barid. Wa amma allazi yara nasu annahu ma'un fanarun tahriku. Faman adraka zalika minkum falyaqa fil ladzi yara annahu nar fa innahu ma'un azbun barid. Dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, Nabi SAW sebut sesungguhnya bersama dengan Dajjal itu ada air dan ada api. Maka apa yang dilihat oleh orang akan api itu sebenarnya air yang dingin. Dan apa yang dilihat orang akan air itu sebenarnya api yang membakar. Dia terbalik. Ini Nabi sebut. Maka sesiapa di antara kamu yang bertemu dengan keadaan itu, maka hendaklah dia melemparkan dirinya ke kawasan yang dikatakan api neraka itu. Kerana sebenarnya ia adalah air yang dingin lagi lazat. Jadi Nabi sebut kalau kumpulan manusia yang diuji dengan fitnah Dajjal ini, maka dia jangan berpegang kepada zahir sahaja. Ada sebahagian ulama faham tentang hadis ini merujuk kepada gambaran fitnah akhir zaman ni juga. Kadang berlaku sebaliknya. Sebab tu ada hadis lain yang Nabi cerita tentang gambaran akhir zaman. Sunanun khada'ah, tahun-tahun kejajalan. Tahun-tahun fitnah. Nabi kata yukazzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kazib. Wa yukhawwadu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'i. Nabi kata orang benar dikatakan dusta, orang dusta dikatakan benar. Orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan amanah. Dia terbalik. Jadi orang beriman dia boleh bezakan. Kerana keimanan mereka ditambah fitnah pun iman mereka, hati mereka tetap. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah kata orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk mereka furqan. Ulama tafsir bincang apa makna furqan. Furqan ni neraca timbang, penanda aras, kayuku. Orang bertakwa dia boleh beza, dia nampak kebenaran dan dia tenang dengan kebenaran. Tapi sebaliknya orang yang tak ada sifat takwa dia menggelabah. Dia tak boleh bezakan. Dia kata sama je, semua tak betul belaka. Jadi dia seorang je betul. Sedangkan kebenaran itu dia jelas. Dan orang bertakwa ketenangan yang Allah beri untuk dia. Dia nampak, dia boleh bezakan. Dia akan bersama dengan kebenaran. Jadi tahun tu juga terbalik gambaran akhir zaman. Jadi dengan fitnah Dajjal pun sama gambaran Nabi. Dia tunjuk tentang air sedangkan itu adalah api. Dia tunjuk gambaran tentang api dan itu sebenarnya adalah air. Jadi Nabi kata, kalaulah diuji dengan keadaan demikian, faman adraka zalika minkum falyaq fil ladzi yara annahu. Naklah dia memilih apa yang dilihat seperti api tersebut. Karena hakikatnya fa innahu ma'un azbun barid.
Itu air sejuk, air dingin yang lazat. Itu gambaran yang Nabi SAW sebut juga tentang fitnah Dajjal ini. Kemudian di antaranya juga, gambaran hadis ini kita dah bincang itu secara umum. Cumanya ada riwayat yang sebut tentang kepantasan, kecepatan perjalanan Dajjal ini. Dan ada negeri yang Dajjal ni tak boleh masuk. Ada satu gambaran daripada Imam Muslim. Sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah." Ini daripada riwayat yang panjang. Dia khususkan dalam bab. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ard?" Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kepantasannya di atas muka bumi ini? Dajjal ni cepatnya, pantasnya macam mana keadaannya? Gambarannya macam mana?" Qala qal ghaisi istadbarathu aghlih. Maka Nabi SAW gambarkan kecepatan perjalanannya adalah seperti kecepatan al-ghais. Al-ghais merujuk kepada hujan atau awan yang dipukul oleh angin yang kencang. Dia bergerak seperti awan cepatnya. Awan bergerakkan laju. Awan yang dipukul oleh angin. Istadbarathu aghlih. Awan yang digerakkan oleh angin. Dia laju. Dan itu gambaran kelajuan Dajjal Nabi sebut. Dan penyusun kita beri komentar, dia kata kepantasan ini, kepantasan yang seperti ini tidak ada pada kenderaan orang dahulu. Dulu kepantasan tak seperti ini. Kalau hari ini maka dapatlah kita membandingkannya dengan kecepatan jet-jet tempur yang digunakan oleh tentera dalam peperangan. Atau lebih cepat daripada itu lagi sehingga beribu-ribu kilometer dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Jadi untuk zaman kita, ya dia kata zaman dulu, zaman Nabi SAW dulu tidak ada kemajuan tersebut. Nah, sebab tu kita baca kisah Isra' dan Mi'raj. Kan gambaran ya Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan Nabi dengan kelajuan yang demikian, burak. Walaupun ya untuk zaman kita pun orang kaji tentang kelajuan burak, tak ada lagi teknologi manusia boleh ciptakan satu kenderaan yang sepatas burak, tak boleh. Kerana kelajuannya sangat-sangat dahsyat. Tapi ada kenderaan yang laju yang boleh bergerak dalam tempoh 1 jam beribuan kilometer laju. Bahkan mungkin lebih cepat lagi daripada itu seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Ada gambaran yang Nabi SAW gambarkan. Ini riwayat Imam Hakim. Fayariddu kullaman halin wa tutwa lahul ardu taya farwatil kabshi. Lalu Dajjal akan mendatangi setiap tempat sumber air. Maksudnya mendatangi setiap kampung dan dilipatkan baginya bumi ini laksana lipatan kulit kambing kibas. Nabi gambarkan, bumi ini dilipat untuk dia. Sebab tu jadi laju sangat, cepat sangat pergerakannya. Bumi ini agak luas. Nah. Tetapi jadi sempit untuk Dajjal masa tu. Nah. Seumpama, Nabi gambarkan. Gambarannya, seumpama kulit kibas yang dilipat. Allah lipat bumi untuk Dajjal. Ini fitnah untuk dia. Maksud hadis ini Dajjal akan berjalan di atas muka bumi ini dengan cepat sekali sehingga dalam masa yang singkat dia telah dapat menjelajah dunia dan penghuni dunia akan segera mengikutinya. Seluruh dunia dia akan berjalan. Dalam tempohnya kita dah bincang itu. Tak lama, dalam 40 hari sekitar. Dengan perjalanan yang cepat ini juga Dajjal akan berjaya melepaskan diri daripada pengamatan orang yang hendak meneliti kekurangannya. Kalaulah ada orang nak kaji kelemahan kekurangan dia, cepat je dia melepaskan diri. Sehingga orang tak sempat nak kaji. Di sudut kelemahan dia di mana? Kekurangannya. Sehingga orang banyak akan tertipu dengan muslihatnya dan tidak berkesempatan memperhatikan mata yang buta itu. Nak tengok mata dia pun tak sempat. Nah, fitnah dia sangat dahsyat. Sehingga orang yang terkena fitnah Dajjal ini hanyut dengan fitnah dia sahaja. Nak tengok dia tak sempat. Lajunya dia, cepatnya dia, pantasnya fitnah ini. Namun demikian,
Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua kota suci umat Islam, iaitu Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Maka penghuni kedua-dua kota ini akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi ini dah kita bincang tahu hari itu di antara tempat yang akan selamat. Allah akan pelihara daripada Dajjal untuk sampai kepada tempat tersebut. Dua tempat yang Nabi sebut dalam hadis. Dalam gambaran ini disebut wa innahu la yabqa syai'un fil ardi illa wati'ahu wa zahara alaihi illa Makkah wal Madinata. La ya'tihima min naqabin min niqabihima illa laqaituhu illa laqiyathu al malaikatu bisuyufi saltatan hatta yanzila inda Zuraibil ahmari inda manqati'i sabakhati. Fatarjuful madinatu bi ahliha salasa rajafa. Fala yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaih. Fatamfil khabasa minha kama yanfil kay khabasal hadidi. Wa yud'a zalikal yaumal khalas. Riwayat Ibn Majah ini, Nabi sebut sesungguhnya tidak ada sebuah negeri pun yang berada di atas muka bumi ini kecuali akan dijelajahi oleh Dajjal. Dan dia akan menguasai negeri-negeri tersebut kecuali Mekah dan Madinah. Tempat lain semua dia akan sampai. Kecuali dua tempat ini sahaja Allah jaga. Dan adalah dalam riwayat lain, gambaran lain yang disebut Baitul Maqdis, satu lagi. Maka Dajjal tidak melalui mana-mana jalan untuk masuk kedua-dua kota ini kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. Mekah Madinah ni Dajjal tak boleh masuk kerana malaikat jaga. Malaikat ni dia pegang pedang yang terhunus. Maka Dajjal hanya boleh sampai di kawasan yang berbatu merah dekat persimpangan Sabiqah. Nabi sebut sempadan di antara Mekah dan Madinah. Yang Dajjal tak boleh masuk dua tempat ini, dia sampai hanya di kawasan yang ada batu yang warna merah. Tempat tersebut di persimpangan Sabiqah, Nabi sebut dalam hadis. Lalu bergegarlah kota Madinah sebanyak 3 kali. Dia sampai situ bergegar Madinah. 3 kali gegaran. Maka tidak ada seorang munafik sama ada lelaki atau munafik perempuan kecuali dia akan keluar daripada. Bila Madinah ni bergegar, orang munafik yang berada dalamnya akan keluar. Maka Madinah itu sama seperti tempat pembakaran besi yang mengeluarkan karat daripada. Bergegar ni nak buang orang munafik. Proses tapisannya. Tak. Gambaran Nabi sebut dalam hadis seumpama besi yang dibakar untuk mengeluarkan karat. Besi lama dia berkarat, jadi bila dibakar karat dia akan keluar. Itu gambaran yang Nabi SAW bagi tahu. Dan pada hari itu dinamakan sebagai hari Al-Khalas. Hari penapisan. Jadi proses penapisan akan berlaku di Madinah. Orang munafik akan dikeluarkan daripadanya. Saat Dajjal keluar, dan mereka akan menjadi pengikut Dajjal.